Assalamualaikum semua. Okey, sediakan kertas, alat tulis dan gunting. Itu yang penting ya. Jadi hari ini untuk online tutorial book art bersama Kak Mimi, kita akan belajar cara potongan kirigami untuk potong dua potongan ya. Jadi semalam kita dah belajar untuk satu potongan. Satu potongan yang berbentuk segitiga kan. Hari ini kita akan buat dua potongan ya. Cara dia sama juga. Macam mana semalam kita buat? Kita ambil kertas ya. Okey. Untuk ibu bapa dan guru-guru yang berada di luar sana, di sini kita boleh lihat bagaimana adik-adik ni menggunakan peralatan ya. Kita pastikan mereka gunakan dengan keadaan selamat ya. Okey. Okey. Macam mana semalam? Okey. Kita ambil kertas, kita lipat apa dia? Bucu ke bucu eh. Kita lipat bucu ke bucu. Okey. Kemudian okey. Okey. Kak Mimi namakan tepi ni tulang kertas ya. Okey, tulang kertas di bahagian lipatan. Kita ambil gunting. Okey, untuk hari ni kita buat dua potongan ya. Jadi dua potongan maksudnya kita potong satu. Nampak Kak Mimi potong satu dan satu lagi. Senang kan? Kita potong dua potongan. Besar mana? Buat masa ni terpulang pada adik-adik Kak Mimi cadangkan buat permulaan jangan terlalu kecil ya untuk mudahkan adik belajar cara nak lipat ya. Jadi Kak Mimi dah buat dua potongan. Nampak? Dua potongan macam ni ya. Semua dah buat? Ya. Senang je dua potongan pada tulang kertas ya. Pada tulang kertas ni kita potong. Okey, dah. Kita lipat sehingga pada hujung yang kita potong tu. Nampak? Jadi walau apa pun bentuk cara potongan adik akan menghasilkan pelbagai bentuk yang berbeza. Itu yang menarik Okey. Jadi okey. Ingat semalam Kak Imi ceritakan kuasa kertas terletak pada lipatan. Jadi okey. Mula-mula kita lipat ke depan. Okey. Kemudian kita lipat ke belakang sehingga apa dik? Sehingga longgar. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan kuasa kertas berlaku Jadi kita lipat depan, kita lipat belakang. Depan, belakang. Okey. Anggaran 3 kali depan, belakang. Okey. Okey, kita dah longgar nampak? Dia dah longgar kan? Okey. Boleh. Ingat tadi Kak Imi cakap dua potongan, kita potong dua je. Satu, dua, kemudian kita lipat pada hujung yang kita dah potong tu. Apa sahaja bentuk tak apa. Sebab lepas tu akan menentukan apa yang kita akan lukis. Okey. Jadi lepas tu kita buka. Okey. Sama juga pada garisan tengah, kita tolak ke depan. Tu. Kita tolak ke depan je guna ibu jari. Okey. Kemudian dua jari telunjuk dengan jari hantu kita gosok kat tepi ni, kita tolak. Nampak Kak Imi buat 3 serentak. Okey. Lepas tu nampak. Okey. Kita tolak. Lepas tu masa ni kita gosok-gosok. Okey, kita gosok. Bila kita buka, dia terus jadi dia terus jadi macam ni. Nampak? Dia jadi bentuk 4 segi. Tapi adik-adik yang mungkin di luar sana mungkin akan dapat bentuk yang berbeza daripada Kak Mimi. Okey, tapi yang penting apa yang kalau macam ni, apa yang adik nampak? Bentuk apa ni agak-agaknya? Bentuk apa? Kotak. Lagi bentuk apa? Siapa nampak rumah flat? Rumah flat ataupun bangunan pejabat. Nampak tak bangunan pejabat? Nampak tak? Mari kita lukis ya. Kak Mimi tadi awal tadi dah siap lukis satu. Tu. Ni bangunan pejabat. Kan? Bangunan pejabat. Okey. Kat mana ni lokasi mana ni? Kalau kita letakkan KLCC, okey kita try kita letakkan KLCC Okey. Tengok. Sekarang barulah kita nampak kita berada di mana ni adik-adik? Bangunan ni berada di Kuala Lumpur. Tu? Macam mana kita tahu Kuala Lumpur? Ada Menara Berkembar Petronas okey. Ada tak adik-adik yang dapat bentuk macam ni?
Ada tak bentuk macam ni ya adik-adik? Sebab dia potong kecil sangat kan? Ada? Okey, apa yang adik-adik nampak kalau buat macam ni? Takkanlah kotak kan, kecil macam ni. Apa rasanya? Okey, mari kita lukis ya sama-sama. Okey. Ada yang tanya dan beritahu pada Kak Mimi yang dia tak pandai lukis. Tak apa dik, bila kita buat kirigami ni, yang penting bukan lukisan. Yang penting ialah kita boleh menghasilkan cerita. Adik-adik dah siap dah? Okey, ni Kak Mimi ada pokok. Tu. Okey, nampak? Bentuk macam ni, kita boleh buat macam ni. Okey, apa lagi kita bentuk? Ada tak adik-adik yang dapat bentuk yang macam ni? Cara dia potong, adik-adik yang potong satu pendek bawah, nampak tak? Siapa yang adik-adik potong macam ni? Atas dipotong panjang, ni dipotong pendek kan? Lepas tu bila dia lipat, dia jadi macam ni. Tak apa. Yang penting apa yang adik nampak. Okey, ni sama juga cara dibuat. Tu, okey. Ni adik-adik nampak apa? Kalau kita pusing macam ni nampak macam atap rumah tak? Nampak kan? Macam atap rumah? Kan? Atap rumah. Ataupun nampak macam apa ya? Kalau kita pusing macam ni nampak macam kapal tak? Kita lukis ya. Kita lukis. Nampak kapal tak? Kita tengok. Okey, kita buat ya. Okey. Bila Kak Mimi sebut-sebut nampak ke kan, semua tu berlaku dalam imajinasi. Imajinasi di sini. Tapi bila Kak Mimi kata nampak tak, kita tak nampak selagi kita tak lukis. Jadi ini bermakna imajinasi ni bila kita nak merealisasikan ataupun untuk orang lain nampak, kita kena letakkan imajinasi tu ke atas sesuatu yang lain. Maksudnya kita kena lukis ataupun kita kena tulis ataupun apa lagi? Kita kena bentukkan baru orang lain nampak apa dalam imajinasi kita. Tadi Kak Mimi kata ni nampak macam sampan. Adik-adik nampak ke tadi macam sampan? Tu ikan. Okey, kita boleh buat juga. Selalunya kalau ada tempat banyak ikan, kita buat apa? Kita pancing. Jadi ada satu budak ni, tak tahulah kita letak nama dia apa. Aidan lah. Kak Imi tulis nama Aidan sebab Kak Imi ada anak saudara nama Aidan. Okey. Kita buat Aidan pancing ikan. Tu. Tu. Aidan tengah pancing ikan. Kan? Okey. So sekarang ni, sekarang lagi apa bentuk lagi yang adik-adik dah dapat buat? Kita buat macam ni. Okey. Apa lagi ada? Okey, tadi Kak Imi dah buat bentuk. Dah ada banyak Ni bentuk macam ni. Okey. Lepas tu ni bentuk. Boleh dapat nampak kapal. Dia sebenarnya bukan bentuk segi. Dia tak akan menghasilkan hanya segi 4 sahaja. Dia yang bersegi 4. Maksudnya dia punya segi tu 1, 2, 3, 4. Apa-apa bentuk sekalipun ada juga tanya Kak Mimi, boleh tak? Sebab selama ni Kak Mimi tunjuk macam ni je kan? Boleh tak kalau kita lukis bentuk macam ni? Boleh. Nampak kita buat bentuk macam ni. Tadi Kak Mimi selalu buat macam ni kan? Boleh. Okey, kalau katakanlah adik nak buat lukis macam ni pun boleh. Tapi cadangan Kak Mimi supaya adik pastikan kertas-kertas lain yang adik buat, kertas-kertas kirigami yang lain adik buat pun, adik buat cara yang sama. Sebab lepas ni kita nak buat buku. Jadi kan kalau kita baca buku kan kita seronok baca buku, kita buka satu macam ni kan. Kalau adik nak buat macam ni pun boleh. Tapi lagi menarik jika semua buku adik, cara buka dia macam ni. Faham maksud Kak Mimi? Okey. Contohnya, katakanlah satu ni kita nak buat apa? Ni nampak bentuk apa ni? Nampak bentuk apa Apa dia? Nampak kerusi. Mari kita cuba lukis kerusi Okey. Ingat, imajinasi di sini. Orang lain tak nampak sehingga kita lukiskan atas kertas
Itu sebab bila adik-adik kalau kita tengok kan di gua kan, gua-gua kita nampak lukisan orang purba dulu, zaman-zaman dulu kan. Zaman dulu kala orang purba pun imajinasi dia masih ada. Tapi dia tak ada kertas zaman tu. Jadi apa dia buat? Dia lukis pada dinding kan. Jadi itu sebab kita boleh nampak. Oh, bila dia kata gajah, gajah dia mammoth tu, bentuk dia macam tu. Sebab kita tengok di dinding kan. Okay. Tu, nampak? Kan? Boleh? Kalau adik-adik nak buat bentuk kerusi. Okay. Kalau ada kerusi je, takkan kerusi satu je kan? Dia mestilah ada meja. Kita buat belakang ni rak buku. Adik-adik baca buku tak semasa cuti sekolah ni? Kita kena baca buku. Bila kita baca buku, kita punya imajinasi lagi luas. Sebab apa imajinasi luas? Sebab kita tahu macam tempat-tempat yang kita tak pernah pergi, kita boleh baca ikut buku. Betul? Kan? So, sekejap kita letak library kat belakang ni. Sekejap Kak Imi lukiskan perpustakaan. Adik-adik kat rumah ada perpustakaan tak? Okay, kita lukis perpustakaan. Okay. Okay. Wah, dah komplit dah. Dah lengkap dah. Perpustakaan, mini perpustakaan. Jadi adik-adik boleh nanti buat orang daripada kertas boleh baca buku dekat sini. Boleh kan? Nampak? Okay. Okay. Jadi, okay. Sekarang Kak Imi nak tunjuk juga kalau kita gabungkan dua potongan tu, tapi dalam satu kertas tu ada beberapa potongan. Tapi menggunakan dua potongan je. Okay, ambil juga kertas. Okay, ada kertas. Okay, dah ambil dah. Kita lipat apa tadi? Kita lipat bucu ke bucu. Okay. Okay, dah lipat bucu ke bucu. Okay. Okay. Lipat ke bucu. Sekarang, adik-adik buat macam ni. Tadi kita buat, okay. Kita buat satu potongan, dua potongan, kita nak buat, okay, dalam imajinasi Kak Mimi nak buat satu kotak. Kotak dia bentuk macam ni kan? Betul? Okay, tadi kita dah buat tadi kan? Kita nak buat kotak macam ni. Okay. Adik-adik yang baru ikuti FB live Kak Mimi, don't worry jangan bimbang, boleh ikuti nanti di YouTube. Kak Mimi akan muat naik akan muat naik di YouTube dan adik boleh pause berhentikan bila adik rasa macam kena ulang balik adik boleh tengok di YouTube nanti. Okey, ni bentuk kotak kan? Betul okey, sekarang Kak Mimi nak buat satu bentuk dia macam, adik-adik tahu tak banner tu apa? Banner tu bila macam hari lahir yang kita buat panjang dekat atas belakang, kita nak buat backdrop potong kek tu, kadang-kadang kita buat kat atas tu selamat hari lahir. Kak Imat nak buat macam tu. Kak Imi tunjuk cara kat adik-adik cara nak buat dia. Okey. Yang ini kalau adik-adik nak buat, adik-adik jangan terpanjang sehingga jauh sangat. Nanti Kak Imi tunjuk. Contoh dia macam ni. Nampak kita anggarankan dalam 2 inci je. 2 inci. 2 inci selalu kita tengok 2 inci lebih lah. Tengok jari kita anggaran kat sini. Tu. Okey. So kita potong panjang macam ni. Sebelah dia pun kita potong yang sama. Nampak macam mana? Lepas tu kita lipat. Sama macam tadi. Bila kita buat kirigami, yang penting apa? Lipatan dia. Kita potong, lipat. Dan lipatan dia kita kena bagi longgar. Sebab apa? Kuasa kertas terletak pada lipatan. Okey. Lepas tu. Okey. Sekarang adik-adik dah dapat bentuk macam ni. Nampak? Dah dapat dua bentuk macam ni. Okey. Adik-adik boleh nampak apa ni? Rasa-rasa nampak apa? Cuba fikir. Nanti Kak Mimi akan lukis dulu apa yang Kak Mimi nampak. Sekejap. Bagi Kak Mimi masa 1 minit. Kak Mimi lukis Okey, sekejap. Adik-adik yang dah potong tadi tu, adik-adik lukis
Nanti siapa yang dah siap, ya, adik-adik boleh letak hashtag Kirigami ataupun hashtag book art by Mimi ataupun hashtag Young Generator. Mana-mana hashtag Kak Mimi boleh nampak dan Kak Mimi boleh tengok adik-adik punya hasil, ya. Okay, sekejap. Ingat, imajinasi hanya boleh kita nampak bila kita letak atas sesuatu yang lain. Ya. Jadi apa yang kita nampak, macam Kak Mimi nampak tadi kan, Kak Mimi kena lukis untuk adik-adik nampak apa yang dalam imajinasi Kak Mimi. Ya. Kemudian bila kita banyak baca buku, kita banyak lihat objek-objek dan perkataan-perkataan, kita boleh menghasilkan pelbagai jenis lukisan dan perkataan. Sebab kita belajar kan melalui pembacaan. Ya, itu sebab adik-adik kena rajin baca buku. Ya. Okey, adik-adik dah? Okey, Kak Mimi dah. Sekejap Kak Mimi tunjuk. Sekejap, kita buat macam ni lah. Okey. Kak Mimi buat apa ni? Happy birthday. Ni happy birthday. Siapa punya happy birthday hari ni? Adik-adik sebenarnya kan, Kirigami ialah asas kepada buku pop-up dan juga kad pop-up. Sebab dia terkeluar ni, kita nama dia pop-up. Jadi Kirigami ni asas. Jadi adik-adik hanya dengan menggunakan teknik 1 dan 2 potongan je, adik-adik dah boleh buat macam ni. Lagi apa nanti Kak Mimi tunjukkan apa yang Kak Mimi dah hasilkan. Misalnya, adik-adik boleh hasilkan kad ucapan untuk hari lahir tu. Macam ni Kak Mimi buat. Kak Mimi buat yang tadi tu. Tapi lepas tu Kak Mimi potong atas kertas yang lain. Kak Mimi tampal. Nampak? Lepas tu kita ambil ni je. Benang dan sebagainya. Ya. Tu. Kan? Kita sangkutkan. Okay. Ini boleh buat. Kemudian tadi Kak Mimi dah tunjuk kan. Teka-teki macam mana nak masukkan gajah dalam peti sejuk. Lagi Kak Mimi ada juga buku Arnab makan apa? Nanti esok Kak Mimi akan tunjukkan cerita ni. Arnab makan apa? Ialah juga buku Kirigami yang Kak Mimi buat yang menggabungkan Kirigami 1 potongan dan Kirigami 2 potongan. Lagi apa lagi Kak Mimi ada? Semalam. Ingat tak semalam? Kak Mimi ada tunjukkan cerita robot. Please fix me. Ya? Dalam ni, Kak Mimi tunjukkan badan robot. Pun kita boleh buat dalam bentuk 4 segi. Tu. Tu. Badan robot. Tu kan. Ya. Okey. Kan? Badan robot kan. Ini pun ada Kak Mimi buat. Ini. Tu. Happy birthday. Okay. Jadi, kepada adik-adik yang telah mengikuti online tutorial book art daripada Kak Mimi, ya, dengan Kak Mimi hari ini, terima kasih banyak Kak Mimi ucapkan. Kita jumpa esok. Esok kita akan belajar cara untuk gabungkan semua apa yang kita belajar semalam dan hari ini. Adik-adik tunggu Kak Mimi esok, ya. Jadi seperti Kak Mimi cakap tadi, adik-adik boleh tunjukkan hasil kerja adik-adik dengan menggunakan hashtag Kirigami ataupun hashtag Young Generator ataupun hashtag Book Art by Mimi. Ya? Ataupun kalau adik-adik friends kat Kak Mimi, adik-adik boleh tag Kak Mimi. Ya? Okey, sehingga esok ya adik-adik. Assalamualaikum.